أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويغسل لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. InsyaAllah pada malam ini kita tidak akan baca kitab sebagaimana biasa. Tetapi pada malam ini kita akan mengadakan ulang kaji mengenai ibadah yang akan kita tempuh dalam masa yang terdekat ini, yakni kedatangan hari raya Idul Adha. Di antara amal ibadah yang dilaksanakan iaitu ibadah korban. Jadi pada malam ni insya-Allah kita akan ulang kaji ni. Kita akan ulang kaji berkaitan dengan bab korban. Berkaitan dengan bab korban. Jadi di sini dia sebut bagaimana ibadat korban melibatkan beberapa bab dari kitab fiqh, iaitu jualan dan pembelian, wakalah yakni untuk nak mewakilkan. Tu hak terbabit dalam ibadat korban tu. Sembelihan, hadiah, sedekah, nazar dan qismah. Yakni pembahagian daging korban untuk siapa yang layak. Perbincangan korban menjadi lengkap apabila melibatkan semua bab tersebut. Korban ni dia untuk nak buat korban ni di sana ada proses-proses yang perlu dilalui. Dan untuk maklumat kita semua apabila sebut ibadat, nescaya ada dua benda hak penting dalam ibadat ni. Hak ni dak bercerah tangga dah. Yang pertama, amal ibadat untuk diterima oleh Allah Ta'ala. Yang pertama, ikhlas kerana Allah. Tu dak lari dah. Yang kedua, bertepatan dengan syariat. Bertepatan dengan panduan agama. Tu yang kedua. Jadi di sini perlu kita sedar bukanlah apabila kita melaksanakan amal ibadat setiap tahun menjadikan ia sebagai perkara itu betul kita buat. Itu bukan alasan dia buat setiap tahun. Buat setiap tahun bukan bertanda hak tu kita buat tu betul. Kita buat tu kira betul apabila bertepatan dengan syariat yang telah ditetapkan oleh alim ulama di dalam kitab-kitab mereka. Sebagai contoh macam kita hari ni. Hari ni kita sembahyang jemaah sokmo. Dalam sembahyang jemaah kadang-kadang kita tengok di antara kita dok rapat sah sama sah. Capo pula kalau sebelum daripada ni orang bawa sejadah sendiri. Kalau hak COVID tu cerita lain tak berbincang dah hak tu. Hak boleh rapat dah ni. Jadi apabila kita bawa sejadah sendiri, maka kita tak gerak dah atas sejadah tu dah. Dalam waktu yang sama, hak sebelah pun nak pijak sejadah pun tuang keling gitu je. Jadi apabila begitu jarak kita tu jadi jaraklah antara seorang dengan seorang.
Walaupun kita semayang jemaah 5 waktu sehari semalam, tapi dalam keadaan yang jarak, kira betul ke salah tu? Tetap salah walaupun buat sama dah. Jadi nak khabar pada kita, begitu juga dengan amal ibadat yang kita nak bincang hari ni, yakni ibadat korban. Jadi hak kita buat tiap tahun tu betul ke tidak? Dulu kita tengok bagaimana bertepatan tak dengan apa yang dinyatakan oleh alim ulama, proses ibadat korban. Ibadat korban ni yang pertama pembelian binatang korban, niat korban, penyembelihan dan pembahagian daging. Itu proses dia tu. Jadi apa dia itu korban? Korban tu apa? Istilah ataupun definisi korban. Korban iaitu penyembelihan binatang. Kalau tak ada sembelih, tak ada lah korbannya. Ambil mana daging tu, beli pasar 30 kilo. Tu dah kira tu. Jadi begitu juga macam akikah juga. Akikah ni kita sembelih binatang tu. Bukannya beli kambing ni pasar hok melih dah. Beli 30 kilo, buat gula makan boleh. Tapi tidak dinamakan akikah. Akikah ni kita sembelih tanda kesyukuran kita dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri dapat anak. Begitu juga dengan korban. Korban ialah penyembelihan binatang an'am. Yakni binatang yang telah ditetapkan oleh syarak. Binatang yang telah ditetapkan oleh syarak. Jadi dah ikut dan kosi berasa nak korban usaha kali tahun ni. Tak jadi sebab ni ramai orang boleh usaha ni ramai. Jadi dia kata orang selain sikit kita melih pelanduk kali korban pelanduk. Itu tidak sah. Melih daging boleh makan. Tapi tidak sah lah kerana dia binatang yang telah ditetapkan oleh syarak pada hari raya Idul Adha. Pada hari raya haji, pada hari raya Idul Adha, dan juga atau pada hari tasyrik. Hari tasyrik, hari raya 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah, 9 Zulhijjah antara hari yang sunat berpuasa. 9 Zulhijjah satu-satunya hari yang ingat saya yang mana mempunyai kelebihan yang besar. Allah Ta'ala akan beri keampunan dosa kita setahun dahulu, setahun akan datang. Allah Ta'ala akan beri keampunan dalam ibadat puasa 9 Zulhijjah. Kelebihan dia besar tu, Jadi 10 Zulhijjah hari raya haji. Yang ke-11, 12, 13 dikira hari tasyrik. Hari tasyrik ni hari bercahaya, hari yang bersinar. Maksud bercahaya di sini, maksud bersinar di sini, hari orang-orang miskin akan gembira. Bercahaya wajah dia kerana apa? Mempunyai daging-daging korban. Tu hari tasyrik itu, hari tasyrik. Hari dia bermula hari raya Idul Adha dan juga 3 hari tasyrik. Tujuan dia apa? Mendampingkan diri kepada Allah Ta'ala. Apabila sebut mendampingkan diri kepada Allah Ta'ala, sebab tu dalam bab ibadat korban jangan wak kira sangat. Sebab kalau wak kira nampak macam wak kira benar dengan Allah. Dia berapa sebab maaf kita hak terbaru di tempat kita tu kita tengok lembu mana dak tahu, tapi saya besar-besar lah. Satu giang 800 setengah. Satu giang 800 setengah. Jadi bagi yang berkemampuan nak masuk, jangan mulut tu mahalnya. Tu jangan awak kira sangat sebabnya sabit dengan untuk mendampingkan diri pada Allah. Kita pernah kita sebut baru-baru ni
Bagaimana ada seorang ustaz yang menjual binatang korban lembu. Dia kata orang kita ni dengar orang Bangla kok kadang-kadang Allah orang kita. Orang Bangla dia mari tempat lembu ni, dia tanya tokai lembu. Dia tanya lembu sini ada tak lembu hak paling besar kali, hak paling besar kali. Maklumlah apabila sebut paling besar ni jelaslah mahal harganya. Dia tak kira harga tu, dia kira besar dulu. Dia cari besar dulu, sebut berapa ni, dia tunjuk besar 10,000 contoh. Jadi dia tahu ya boleh kurang dah lagi. Kalau boleh, boleh. Kalau tak boleh pun ambil hal tu. Lalu hamba Allah Ta'ala ustaz ni, ya walau tanya, tambah kau tu dia tunjuk objek zakat. Ya tu haram, haram terus. Maknanya nak buat dalam hubungan dengan Allah, dia buat kira mana. Dia buat kira mana. Dia kata orang kita lain pula. Orang kita siapa, dia tanya ada tak lembu hak cukup syarat, hak murah tak apa dah. Hak tu dah kita. Padahal kita rasa-rasa kita dengan orang Bangla rasa-rasa gaji ni besar rasa. Jawapan tahu belaka dah. Maka nak khabar pada diri kita sebab apa? Nak mendampingkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu tujuan untuk melaksanakan ibadat korban. Hukum berkorban. Hukum berkorban mengikut jumhur ulama sunat muakkadah secara kifayah. Maksud apa sunat muakkadah secara kifayah ni? Sama kalau kita sebut fardu kifayah, kita faham dah dah. Fardu kifayah ni contoh dalam satu kampung, satu kawasan. Ada hak bagian settle mandi mayat, hak mayat-mayat. Pada ketika tu hak lain selepas dah tu dak dosa dah. Dak dosa dah. Hak tu dia panggil fardu kifayah. Ada pun sunat kifayah ni maksudnya dalam satu keluarga. Dalam satu keluarga, hak satu rumah, hak ada anak, hak ada mak ayah tu, dalam satu rumah tu sunat salah seorang daripadanya berkorban. Sunat bukan wajib, sunat. Dah kalau sudai rumah pakai dok korban belaka, dia panggil sunat ain atas tubuh seorang-seorang. Jadi tu dia panggil sunat kifayah. Dah ustaz. Ni dari sudut pendapat jumhur ulama. Ada pemazhab Hanafi wajib bagi orang yang bermukim. Wajib. Jadi ada di kalangan ulama sebut orang Bangla tu dia mazhab Hanafi. Jadi wajib atas dia. Dan di kalangan orang yang berpegang mazhab Hanafi, tempat dia memang hari raya haji memang meriah. Dah wajib. Cuma sebagai maklumat tambahan, wajib dengan fardu ni dia lain mengikut mazhab Hanafi. Kita wajib dengan fardu ni sama je. Wajib dalam bab semayang, rokok, sujud tu fardu semayang juga. Ada pun dari sudut mazhab Hanafi dia lain. Wajib lain, fardu lain. Jadi wajib lain, fardu lain. Kita satu dua ibadah yang berbeza, wajib dan fardu. Apa dia? Ibadah haji dan umrah. Kalau orang di umrah dia tahulah. Umrah dia ada rukun haji, dia rukun dengan wajib, rukun dengan wajib. Jadi rukun ni, hak fardu ni, kalau dak buat maka batal umrah kita. Wajib umrah, kalau dak buat kena bayar dam, dak batal. Contoh dia fardu bagi ibadat umrah ni antaranya niat umrah, antaranya tawaf, antaranya sa'i, antaranya tahlul. Hak tu hak wajib, hak tu rukun ni, rukun umrah. Kalau dak buat ni, maka habis. Maknanya batal ibadat umrah kita. Tapi kalau dak buat wajib umrah, dak batal tapi kena bayar dam. Contoh dia apa? Contoh dia Allahumma salli ala Muhammad. Contoh dia niat di miqat. Niat rukun.
Tapi apabila dia niat luar daripada miqat untuk umrah, maka sah niat dia tetapi kena bayar dam. Sebab dia niat luar daripada tempat. Niat dalam tempat hukum dia adalah wajib umrah. Kalau luar niat dia sah tapi kena bayar dam. Jadi rukuk ataupun fardu dengan wajib ni pada kita dia lain sikit. Fardu dengan wajib ni lain sikit dalam ibadat haji dan umrah. Tapi mazhab Hanafi memang berbeza. Mazhab Hanafi berbeza. Jadi gesaan berkorban disebut dalam hadis Nabi SAW, sesiapa yang berkemampuan tetapi tidak berkorban, maka janganlah ia menghampiri tempat solat kami. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ni sebagai ancaman kepada orang yang ada kemampuan tapi tak buat ibadat korban. Maka bagi mazhab Hanafi itu dalil menyatakan wajib. Adapun jumhur ulama menyatakan hukumnya adalah sunat muakkadah, sunat yang amat-amat dituntut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap tahun ketika mana di Madinah sentiasa melaksanakan ibadat korban. Ibadat korban. Pendapat mazhab Syafi'i berkaitan dengan bab korban ni. Berkorban sunat kifayah bagi sebuah keluarga. Maknanya atas sutih keluarga tu sunat salah seorang buat korban. Jadi kita sebagai mak ayah biasa ni kan raya-raya ni kan anak-anak balik. Jadi anak-anak balik hak luar-luar tu molek dia nak balik tahun ni balik dak. Balik dah. Kalau balik gen ni kampung ada buat korban tu. Minta masuk bagian belaka tu. Sebab dia tu kira keluarga lain dah tu. Besar anak, ada anak bini belaka dah kat lain tu. Jadi nak balik hello dulu khabar ke dia sepatah kampung ada buat 800 giang. 800 setengah satu bahagian. Kalau boleh masuklah. Sebab apa kalau kita tengoklah koh balik berapa ratus dah. Hak balik pula besar-besar belaka kenderaan. Maknanya jenis duit belaka, minyak tu belaka, duit belaka tu duit belaka. Kalau hak bahagian tu kita sanggup berhabis, takkanlah untuk ibadat korban tak sanggup. Kita mak ayah kena ambil peranan lah. Atau duit raya transfer senang biaya secara kapung tu. Mau balik pergi settle untuk hari nak korban tu. Sebagai mak ayah kena buat gitulah. Ajar mereka ni biar berkorban. Walaupun di kalangan mereka bunyi dayah kita tak boleh makan daging kau. Contoh tu. Maka katanya ya bukan masalah makan daging tak makan, suruh korban. Hak baiknya mu makan sikit lepas pada tu mu beri belaka ke orang. Hak tu hak terbaik. Jadi nak khabar kita boleh khabar ke anak-anak tu. Dalam masalah bab ibadat korban kena ajar begitu. Kena ajar begitu. Jika semua tidak berkorban, maka hukum korban itu menjadi sunat ain. Maksud sunat ain ni sunat di atas individu-individu pula. Kalau dalam satu keluarga pun tak buat, maka dia akan jadi sunat ain atas satu individu, sunat untuk dia melakukan korban. Sunat ya, bukan wajib sunat. Imam Syafi'i berkata, aku tidak memberi keizinan meninggalkan ibadat korban bagi mereka yang mampu berkorban. Bagi mazhab katanya Imam Syafi'i rahimahullah, pengasahlah kita kata mazhab yang menjadi pegangan kepada kita ni orang Malaysia, orang Indonesia, orang Brunei, orang Singapura. Kata Imam Syafi'i apa? Aku tidak memberi keizinan meninggalkan ibadat korban bagi mereka yang mampu. Kalau mampu ni cuba usahalah. Cuba usaha untuk berkorban. Waktu berkorban bermula masuk waktu
hari raya Idul Adha dan sekadar waktu khutbah raya pada 10 Zulhijjah. Maksud apa di sini? Ingat ya, permulaan untuk nak berkorban. Bukan maknanya apabila masuk hari raya tu pakat ya lalu boleh. Sebab mengikut kita kan kalender Islam kan. Contoh kita tengok bulan Ramadan baru ni lah. Maknanya masuk satu Ramadan tu lepas maghrib. Apabila lepas maghrib satu Ramadan, maka malam tu mula dah lah tarawih tu. Mula dah tarawih. Jadi makna boleh buat ibadat dah tu. Tapi untuk hari raya Korban, bukan maknanya lepas maghrib itu 10 Zulhijjah tu nya boleh melih lalu dah. Bila bermulanya untuk sembelih yang pertama pada 10 Zulhijjah. Tu yang pertama. Yang kedua, bila selepas daripada kita sembahyang raya 2 rakaat dan khutbah dengan kadar yang sederhana, lepas daripada tu baru kita boleh korban. Katanya para ulama dalam kitab-kitab mereka seolah-olah segaluh matahari, maknanya lepas masuk waktu duha lah. Dan kita ni masyarakat kita buat ni molek dah. Molek dah tu waktu molek untuk kita buat. Habis kurang pukul 8.30 pukul 9 lebih tu molek dah. Jadi tu permulaan. Tu permulaan. Ada pun pengakhiran untuk ibadat korban bila? Apabila terbenam matahari 13 Zulhijjah. Ingat ya, terbenam, bukan selepas mayang asar. Sebab apa ya, ada di kalangan masyarakat kita keliru di antara ibadat korban dengan takbir muqayyad, takbir yang terikat dengan sembahyang fardu tu. Kan kita hari raya Idul Adha, kita akan apabila lepas sembahyang fardu kita akan takbir. Semua kita tahu dah. Kita akan takbir bila pengakhiran takbir. Selepas daripada takbir terakhir, maknanya waktu asar 13 Zulhijjah. Hak tu hak takbir tu. Maknanya lepas maghrib tak ada dah takbir. Ada pun untuk berkorban tidak. Berkorban maknanya masuk waktu maghrib apabila 13 Zulhijjah. 13 Zulhijjah tergelam matahari. Waktu baru habis waktu korban. Maknanya lepas asar 13 Zulhijjah tu boleh korban lagi lah. Tak ada jadi masalah, boleh korban lagi. Tapi masyarakat kita ni 13 ni senyap dah. Cuma nak kabarnya dalam kira kita ni. Nyedo gaduh duk layan orang kata surah ni nyegi tolong orang surah ni. Esok surah ni pula nyegi tolong surah ni. Nyedo ingat nye beli dah lembu sekor. Nye tambak dah di rumah tu. Allah 13 baru ingat. Jadi apabila itu bolehlah. Selagi mana dok masuk, dok tenggelam matahari pada 13 Zulhijjah. Waktu yang paling afdal. Waktu yang paling afdal untuk berkorban adalah pada siang hari 10 Zulhijjah. Maknanya untuk raya pertama itulah. Tu paling afdal dibuat siang hari. Hikmah pensyariatan. Apa dia hikmah? Allah Ta'ala mensyariatkan ibadat korban. Yang pertama, mengingati peristiwa pengorbanan agung Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Kita kalau nak tengok bagaimana kehebatan ujian yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi Ibrahim, kena baca kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim asalnya dia bersama dengan isterinya Sarah. Cerita dia panjang. Apabila dia pergi peracur berada, kena lepo dalam api, macam-macam cerita. Lalu lari pula pergi ke satu tempat yang lain. Masuk satu tempat pula, Nabi Ibrahim khabar ke Sarah, dia kata tempat ni berat ni. Sebab apa? Raja sini, ketua sini nya gila nak ke bini orang. Nya berakhir bini orang. Jadi katanya Nabi Ibrahim ginilah, kalau orang tanya mu tu siapa, mu jangan khabar mu bini aku.
Mukabah aku, mu ni adalah saudara aku. Jadi apabila ditanya siapa Kak Bogak tu, tanya mu siapa, dia kata ni saudara aku. Sebut saudara pun kena juga. Sarah kena bawa. Apabila bawa siapa ke pembesarnya nak pergi unggah ke Sarah. Tiba-tiba Allah Ta'ala jadikan tangan dia mati. Nak pergi apabila tangan mati, dia nampak air Sarah ni bukan barang orang ni. Maka dia minta Sarah doa supaya molek mula tangan. Lalah doa lepas moleknya pergi unggah mula. Tu dia. 2-3 kali benda tu berlaku. Siapa lah pekat tak berani buat, lalu dia hadiahkan Sarah Siti Hajar. Jadi Siti Hajar ni lah diberi keizinan kahwin dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi dengan Nabi Ibrahim ni dapat anak Nabi Ismail. Jadi apabila dapat anak, datang arahan daripada Allah Ta'ala suruh harta di satu tempat wadi yang kering kontang, yang tak ada kehidupan. Orang tak ada, binatang pun takut nak hidup, tumbuhan pun tak berapa nak ada. Di tanah kering kontang, di tanah Mekah dulu. Jadi apabila begitu, Atta ni dah bayangkan dengan Sarah tak ada anak. Lalah dapat bini baru, dapat anak, tak boleh sama pula, kena Atta tempat lain pula. Tempat pula tak ada orang. Kita ni nak tinggal anak bini duduk rumah pun serabut dah. Ni tinggal tempat tak ada kehidupan. Apabila Siti Hajar tanya, dah abang sanggup ke tinggal sini? Nabi Ibrahim letak paling nak balik. Abang sanggup ke tinggal kami sini gini, dia 2 orang ni. Nabi Ibrahim tak paling fitrah seorang ayah. Tak paling pergi lagi. Siti Hajar tanya lagi, sanggup ke nak tinggal ni? Tak paling pergi lagi. Siapalah Siti Hajar tanya, adakah ni arahan Allah? Barulah Nabi Ibrahim khabar ni arahan daripada Allah Ta'ala. Tu pengorbanan Nabi Ibrahim tinggal Siti Hajar dengan anak yang masih lagi kecil. Lepas daripada tu dok lama, siapa Nabi Ismail besar dah sikit. Lalu mari mimpi pula suruh sembelih. Dah lah susah-susah tinggal anak bini dinung. Anak besar suruh sembelih pula. Nabi Ibrahim dah bakar. Sembelih lah sebagaimana yang dia suruh. Lalu Allah Ta'ala gantikan dengan kibas. Jadi tu pengorbanan Nabi Ibrahim. Setara tu sanggup buat. Dah kita korban ni 300-400 kau sanggup tak nak korban, tak tahulah. Tengok kekuatan kita lah pula. Bukan suruh sembelih anak, korban sikit duit untuk nak buat ibadat korban ni. Jadi tanya imam masing-masing lah. Tanya imam masing-masing yang pertama. Yang kedua, hikmah dia membantu golongan yang susah melalui sedekah. Dan mengeratkan silaturahim dengan golongan yang berada yang kaya melalui hadiah. Maksudnya apabila kita korban, di antaranya sebahagiannya wajib kita kena sedekah. Sebahagiannya wajib. Ada hak siapa semua kena sedekah pun ada. Ada sebahagian sahaja hak kena sedekah pun ada. Tujuan dia apa? Nak mengeratkan hubungan silaturahim orang kaya dengan orang susah. Yang ketiga, lambang ketaatan dan kesyukuran kepada Allah di atas nikmatnya kepada kita yang bertali arus. Allah Ta'ala suruh korban 800-900 tu lah. Ada pun nikmat orang duduk kita Allah Ta'ala beri ni banyak berdoa. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalaulah nak dihitung nikmat yang Allah Ta'ala beri pada kamu, tak mampu kerana banyak berdoa. Banyak berdoa. Jadi kita ni bolehlah tengok-tengok mula dalam tabung haji tu. Awak keluar sikit dalam bank Islam tu untuk buat ibadat korban kita ni. InsyaAllah niat boleh kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala ganti, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur, aku akan tambah nikmat pada dia. Di antaranya nikmat rezeki harta benda ni Allah Ta'ala tambah. Tapi keluarkan dengan hati yang penuh ikhlas.
Walaupun berasa berat kena korban lillahi ta'ala, insya-Allah Allah Ta'ala ganti. Kita masuk pula dalam rukun korban. Rukun korban. Rukun ni apa? Rukun ni salah satu daripada perkara yang terbabit dengan ibadat itu sendiri. Kalau tak ada rukun, maka rosaklah ibadat itu. Rukun sembahyang ada 13. Jadi kalau tak ada satu rokok, tak ada sujud, tak ada, maka runtuh sembahyang tu. Maka begitu jugalah dengan rukun korban ada juga. Rukun korban ni dia ada 4. Yang pertama, orang yang nak berkorban. Apabila sebut orang yang nak berkorban, maka syarikat berkorban ni dah boleh lah. Korban ni atas nama siapa? Atas nama syarikat. Syarikat ni bukan orang. Nya bukan orang. Jadi untuk nak korban ni nya kena orang. Nya kena orang, bukan nama syarikat, nya kena orang. Yang pertama orang yang berkorban. Yang kedua binatang korban. Itu yang kedua. Yang ketiga niat. Yang keempat sembelihan. Tu dak lari dah tu 4 benda tu. Orang yang nak korban, binatang korban, niat. Kerana niat yang memayyizu, yang membezakan di antara satu ibadat dengan ibadat yang lain, di antara adat dengan ibadat. Tu niat. Ada niat orang akikah, ada orang niat korban. Maka dengan sebab niat yang membezakan, dan dengan sebab niat juga yang menyebabkan cara untuk nak mengendalikan daging itu berbeza. Niat keadaan dia bernazar, lain pula. Korban niat untuk orang hak mati, lain pula. Dia lain, kesan dia tu lain. Dengan sebab niat yang membezakan dia. Dan juga sembelihan. Jadi kalau tak ada sembelih, tak ada lah korban. Maka kita bicara dulu pada malam ni, rukun yang pertama orang yang berkorban. Siapa dia orang yang berkorban? Korban ini dituntut ke atas orang yang pertama adalah orang Islam, tu jelas. Orang Islam. Kalau orang kafir masuk korban macam mana? Tu jelaslah korban ni ibadat. Orang kafir bukan ahli dia. Tetapi ni kita nak dedah sikit ni. Kalaulah kita ni nak buat korban dah, kita nak buat korban. Jadi lembu kita ni nak korban, tiba-tiba ada kan seekor lembu kan 7 giang. Jadi setiap ekor lembu 7 giang ni ialah ada dah orang ambil 6 giang dah. 6 giang tinggal 1 giang lagi. Lalu kita cari, tak ada orang dah nak ke, tak ada orang dah nak elang-elang. Kebetulan atau dalam grup WhatsApp kita ni ada juga hak kapi, hak Cina kapi. Lalahnya kata, dah apa aku ambil giang. Aku dah ambil giang, maknanya dia nak daging saja, dia tak ada korban dia orang kapi. Lalu sembelih, tapi ada 1 giang untuk orang kapi. Macam mana hukum dia? Hukum dia daging korban itu sah dan tak ada jadi masalah. Tak ada masalah, dia tidak merosakkan. Dia kalau merosakkan ni kalau begini, kalaulah kita sembelih binatang. Sembelih binatang ni kita guna 2 ataupun istilah dulu gaji besar, gaji kiri kanan macam gaji balok dulu tu. Dia guna pisau besar, pisau belah kanan sebesar belah kiri se. Hak belah kanan orang Islam duduk, hak belah kiri orang kafir duduk, sembelih sama-sama, hak tu dak sah. Tapi kalau dalam korban tadi, kalau 6 giang orang Islam, ada orang kafir seorang. Yang ambil dah kerana tak ada dah hak lain tanya-tanya saya tak ada belaka. Ialah ni nak masuk. Maka sah dari sudut ibadat korban tersebut daging macam biasa. Dah giang hak kafir, bagilah dianya. Tapi dak rosak ibadat tu, dak rosak daging korban tu, dak rosak. Ia tidak membatalkan korban. Cuma dak dia cari pasal lah. Kan nyegi iklan kedai sini jeng kawan tu. Jadi bisi bangoh. Tapi dalam kitab memang sebut gitulah. Saja wak keluar tu. Saja wak keluarnya tahu ini kejut-kejut dia tak tahu. Jadi yang pertama Islam. Yang kedua merdeka. Yang ketiga mukallaf. Yang keempat matang.
Yang kelima, berkemampuan. Islam jelas dah faham dah. Mukallaf tu apa mukallaf? Yang pertama orang yang berakal. Orang yang berakal, bukan orang gila. Dah kalau kita korban untuk orang gila boleh tak? Orang gila ada kita korban untuk dia. Hukum dia boleh, tetapi tidak boleh menggunakan harta orang gila. Maknanya kita korban untuk dia. Jadi tak ada masalah boleh, tapi tak boleh guna harta orang gila tu, harta kita. Kita yang nak korban untuk dia. Gitu juga dengan anak kecil. Kita nak korban untuk anak kita yang kecil boleh, tapi guna harta kita, bukan harta anak kecil. Haram guna harta anak kecil. Jadi kerana apa? Kerana dia ni tak sabar lagi waktu dia. Kalau kita nak buat, guna harta kita. Yang pertama berakal. Yang kedua baligh, sampai umur. Yang ketiga sampai seruang Islam. Tu maksud dia mukallaf. Yang keterunya matang. Benda maksud matang, matang ialah orang yang mampu mengurus harta. Jadi budak-budak ni matang tak? Budak-budak tak matang. Sebab tu kita boleh sembelih untuk dia, tapi tak boleh guna harta dia, kerana dia tak pandai mengurus harta. Dia tak matang lagi, tak sampai waktu dia lagi. Begitu juga orang gila. Dan juga berkemampuan. Maksud berkemampuan, mempunyai perbelanjaan yang melebihi tanggungan yang wajib pada hari raya dan hari tasyrik. Jadi ngerti kata beginilah. Kita ada duit lebihan dah, saya rasa di kalangan kita ni dia maklum. Masing-masing kenal diri masing-masing. Kajian yang dibuat di Malaysia dikatakan kebanyakan orang Malaysia ni kadang-kadang dalam masa setahun akan adalah beberapa waktu untuk nak pergi melancong. Sama ada melancong dalam negeri ke, pergi jalan kamera Highland macam baru-baru ni. Hak cuti ni kan kita tengah cuti kan, ada seorang sahabat kita ni nak beranak lah. Dia pergi ke Cameron tapi nakal molek. Dia kata oleh kerana cuti sekolah, dia orang gila nak pergi di Melaka. Jadi apabila dia pergi ni lebih kurang dia kata 5 km 4 jam. 5 km 4 jam. Sampai jam ke tengah jalan. 4 jam 5 km. Maknanya jalan 1 kilo lebih sejam. Bayangkan 5 km. Nya siapa ke kamera hal yang tak ada sutih strawberry. Nya beli belaka dah dia orang peluh tu. Siapa setara tu maknanya siapa pada tu orang biasa ginya tahulah jeng olah mana. Jadi nak khabar orang kita ni sebenarnya dia banyak duit. Nya banyak duit. Hak bising sikit pun hak PKP baru ni dia kata tak ada duit sebab dok kerja. Ada pun benda apa boleh bebas ni tengoklah. Katanya rindu nak balik rumah mak. Masa PKP. Tak PKP habis dah bukan rumah mak. Rumah pertamanya gila kahwin dulu. Hanya pergi jalan jauh dulu. Banyak berlaku ni banyak berlaku ni. Ni kalau ada pernah disebut oleh Ustazah Asma dalam kitab dia, Ustazah Asma Harun dalam kuliah dia. Ingat janji nak pergi balik Muhammad. Ladahnya tunjuk dalam gambar gila kahwin dulu jalan. Lama dah duduk mendengar rumah. Tak apalah ikutlah tu. Cuma nak kabarnya orang kita benarnya dia duit lebih, duit banyak. Duit banyak. Cuma nak dengan tambuhnya dia tahu hakikat diri dia. Jadi begitu juga kita. Kadang-kadang duk cakap pasal ibadat korban berasa berat, sok mau dok dan sport game baru. Kau orang kita gitu kan. Dok dan ambil hak ni baru. Dok dan tak beli kereta baru. Tu hak dok dan tu. Jadi dengar dok dan cakap pasal mah gelang baru. Jadi nak kabarnya atas kita lah, kita kenal diri kita mampu ataupun tidak. Beberapa persoalan tentang orang yang berkorban untuk pihak lain. Untuk pihak lain, kita berkorban untuk orang lain. Yang pertama berkorban untuk orang mati. Orang mati dah, untuk mak ayah kita hak meninggal dah tu, kita berkorban untuk dia, boleh ke tak? Satu.
Yang kedua, orang yang tidak dituntut berkorban. Kita berkorban untuk budak ceng. Kita berkorban untuk orang gila. Dua. Yang ketiga, berkorban untuk janin. Hak dalam perut lagi berkorban untuk dia tu boleh ke tak? Jawapan dia. Yang pertama, berkorban untuk orang mati, hukumnya tidak sah. Mengikut mazhab Syafi'i dia. Mengikut pendapat mazhab yang lain ada kata sah. Cuma dak apa kita nak terang ada dia gini, dia ada kesan dia, ada implikasi dia. Apabila kita berkorban untuk orang mati sekara dah. Cuma yang kedua yang jadi masalah besar, bagaimana pengurusan kita terhadap daging korban tersebut. Yang pertama, korban untuk orang mati sekara. Dah hasil daripada tu daging itu. Daging itu kita nak buat guna mana? Adakah boleh kita makan? Ataupun kita ada orang kaya, orang miskin, ataupun macam mana? Ni dia. Jadi tidak sah berkorban untuk si mati. Melainkan jika si mati berwasiat supaya dilakukan korban untuk dia. Supaya apabila orang mati tu belum mati dia wasiat, maka pada ketika itu maka boleh kita korban kalau dia wasiat. Maksudnya mak ayah kita kata gini, dia kata kalau mu ada duit lebih, kalau mu tak ada mu korban tak kemo. Tu dia. Mana tu wasiat tu. Jadi apabila wasiat, maka boleh kita korban untuk dia. Boleh kita berkorban untuk dia. Kalau tak ada wasiat, tidak sah. Mengikut mazhab Syafi'i tidak sah. Dah macam mana ya kita nak buat guna dia untuk mak ayah kita tak ada dah. Dia gini sebenarnya. Dia sebenarnya untuk kita nak buat korban, maksud dia banyakkan fikiran masyarakat kita gini sebenarnya. Untuk dia nak buat korban untuk si mati, bukan fokus nak buat korban untuk si mati. Sebenarnya dia nak menghadiahkan ibadat korban untuk si mati. Jadi dalam bab menghadiahkan pahala korban untuk si mati, hukum dia boleh, tak ada masalah. Kita korban lembu kambing ke, kita berdoa, ya Allah, dengan pahala yang ada dalam ibadat korban aku ni, aku hadiahkan untuk mak aku hadiahkan untuk ayah aku. Tak ada masalah, tu boleh dah. Hak ni yang dibuat oleh sahabat-sahabat Nabi, tak ada masalah hak ni. Sepatut kita kena faham ni, nak menghadiahkan pahala. Dah ustaz, kalau beri ke dia pahala dah kita dapat benda ya ustaz. Dia kena ingat satu benda pula, ni kan kita bagi duit ni. Kalau kita ni ada 100 bagi ke saing kita 5 orang, dapatlah 20 ya seorang. Kita tak ada skepeng tu, dah bagi ke orang belakang. Tapi hak ni kait dengan pahala, hak tukang beri dia Allah. Jadi kalau lah kita kata nilai 100 lah, kalau kita doa, moga pahala 100 ni boleh ke mak ayah kita. Mak ayah kita dapat 100 pun boleh kita juga. Tak kurang walaupun sikit. Lepas tu kita kalau pergi kubur, pergi baca Yasin ke baca surah Al-Mulk, ikutlah. Jadi niat nak menghadiahkan untuk mak ayah kita. Jangan niat untuk mak ayah kita saja. Niat akan kepada sekalian yang beriman, yang berada di perkuburan ni. Niat begitu. Tak kurang ni, tak jadi Allah sikitlah dapat kayu aku kalau aku nak niat belaka. Jangan bukan begitu, ni bukan awak bagi duit, bukan bagi buahnya ni. Tapi ni sabit dengan pahala yang disediakan oleh Allah Ta'ala. Jadi kena faham molek situ tu, kena faham molek. Jadi apabila begitu, dari sudut ibadat korban untuk orang mati. Yang pertama, orang wasiat kita boleh korban. Dan kalau kita korban juga, ada pendapat kata boleh. Adalah pendapat mazhab lain. Mazhab Syafi'i kata tak boleh. Tapi kita ambil hak niat tadi dah pahala. Cuma gini, apabila kita korban untuk orang mati, jadi daging dia guna daging dia. Maka kata ulama, apabila daging dia wajib semua sekali diberi kepada orang miskin.
haram dimakan oleh orang yang berkorban dan juga orang kaya. Wajib kena beri ke orang miskin belaka. Sebab apa begitu dah? Sebabnya disebut di dalam kitab I'anatul Talibin, dia kata kerana kita korban niat untuk si mati. Jadi apabila gitu seolah-olah daging korban ni milik si mati. Jadi dah kita nak minta izin gua dengan si mati nak makan. Nak minta izin gua ni. Nak elok gua ni. Nak tanya gua ni mati dah. Dah batu lah, maknanya kena buat urus cara terbaik. Yang ni daging semuanya diberi kepada orang miskin kawasan tu. Semua. Sama ada diberi pada seorang ataupun lebih daripada seorang. Tapi semua kena beri dah kadang mentah-mentah. Dah ustaz kita lah kita sembelih ke orang. Kita tak boleh pula berasa. Tu kita kata tu. Jadi dia ada kesan dia macam orang nazar jugalah nazar. Yang nazar asalnya belum buat nazar. Lepas melih tu nazar ni memang jelas-jelas hak tukang nazar pun tak boleh makan. Orang di bawah tanggungan orang nazar pun tak boleh makan. Jadi beri belaka lah, beri belaka. Nak kata gua ni, tak kata gua ni, yang kita kata nazar bersuruh. Tu dia. Soalan ni soalan yang paling famous kalau nak mari raya haji pasal nazar. Ni soalan hak duduk ranking nombor 1 ni. Jadi orang yang berwasiat boleh kita korban. Tapi ingat daging semua daripada kita korban untuk orang mati tu wajib kena serah belaka pada orang miskin semua sekali. Semua sekali ni. Tu boleh ingatlah lepas ni. Batu kita korban kalau niat pahala untuk dihadiah kepada si mati boleh. Ingat ya, jangan kita sebut sedekah. Hadiah. Sedekah ni maknanya macam ke hak mati tu miskin ke? Rasa takut orang mati tu kaya pada kita dia malam. Jadi orang panggil hadiah. Cuma ni kalimah yang nak nampak berhalus sikit. Macam kita lah bila nak tanam tu. Nampak kasar sikit. Bila nak sipang. Dia sama belaka. Cuma kalimah tu nampak beradab sikit kita dengan orang mati. Tu masuk dia. Yang kedua, orang yang tidak dituntut berkorban. Maknanya orang yang tidak dituntut untuk berkorban. Sah berkorban untuk orang yang tidak mukallaf. Seperti kanak-kanak dan orang gila. Dengan syarat tidak melibatkan harta orang yang tidak mukallaf tersebut. Kita nak korban untuk anak kita kecil. Boleh, fadal. Bawah tanggungan kita kan boleh. Tapi jangan guna harta dia. Guna harta kita lah, guna harta kita. Begitu juga budak ataupun orang gila, sama keadaan dia. Dan juga korban untuk janin. Tidak sah berkorban untuk janin. Dia dalam perut lagi ni. Tidak sah. Yang mana pihak lain yang masih hidup tidak sah. Ni satu benda. Tidak sah berkorban untuk orang yang masih hidup melainkan dengan izin dia. Kita nak korban untuk anak kita yang sudah balik. Hak ni kita tak sah berkorban melainkan kena minta izin daripada dia. Kena minta izin daripada dia. Jadi niat kita untuk dia. Tiba-tiba lepas daripada kita korban tu maknanya daging dah atas nama dia dah. Lah, dia bagi kita makan. Kau nak kata gua ni dah kita niat untuk dia dah. Dia ada kuasa dah. Jadi di sini nak kabur tidak sah berkorban untuk orang yang masih hidup melainkan dengan izin tuan punya tubuh. Dengan izin tuan punya tubuh. Jadi kita anak-anak ni nak sembelih untuk mak, nak korban untuk mak. Mak ada lagi, ayah ada lagi. Hello sepatah. Hello sepatah. Mak kita nak korban untuk mak giang-giang. Mak kata boleh tak ada buat. Tapi syarat daging buat bagi belakang mak. Ada masalah lah kita korban untuk dia dah. Nak kata guana ni. Jadi maknanya boleh dengan syarat keizinan tuan punya tubuh. Syarat tuan punya tubuh. Jadi kita ni sama juga macam baru-baru ni orang tanya pasal zakat. Pasal zakat yang mana dia nak bayar zakat, dia bayar dah zakat.
tetapi dia bayar zakat untuk dia sekarang dah, untuk mak dia, hak bukan bawah tanggungan dia. Jadi apabila gitu dah, dia kata ustaz, tapi mak kita tak tahu lagi, lepas kita bayar zakat belaka baru maklum. Maka kata ulama, tidak sah pembayaran zakat tersebut kerana tuan dia tak tahu. Buat dulu baru khabar, tak boleh. Melainkan khabar awal, mak izin, barulah boleh, kerana ia sabit dengan masalah ibadat. Ibadat itu dia akan jadi sah apabila ada niat. Tapi nak ada niat lagu mana, kawan tu tak tahu lagi benda apa. Maka begitu juga dengan keadaan ni. Nak ibadat untuk orang yang masih hidup boleh, dengan syarat dapat keizinan daripada tuan punya tubuh. Kecuali ada istisna, pengecualian dia antaranya kerajaan berkorban untuk rakyat. Itu boleh walaupun tanpa keizinan rakyat, ya korban kerajaan. Satu. Yang kedua, wali berkorban untuk orang yang berada di bawah jagaan dia. Yang ketiga, ketua keluarga berkorban untuk orang di bawah tanggungan dia. Hak cek lagi, hak bawah tu anak-anak kita korban untuk dia. Walaupun tanpa keizinan dia, tak ada masalah. Hak cek lagi, tak balik lagi. Ada pun kalau hak besar belaka dah tu bukan tanggungan kita dah tu tidak boleh. Melainkan tuan dia izin. Berkorban bagi saya mati. Ni nak sebut ni. Yang pertama, semua daging korbannya wajib disedekah semua sekali. Disedekah dalam keadaan mentah. Kalau kita korban untuk si mati, hak wasiat tadi tu. Hak wasiat tadi. Ataupun kalau kita peganglah mendapat hak kata boleh berkorban untuk si mati walaupun dia tak wasiat, maka begitu juga urusan daging kena buat sama macam tadi juga. Sebab kita sembelih untuk orang mati, maka orang mati tu tak boleh nak berizin dah mati dah. Maka pengurusan daging itu kita tak boleh makan, melainkan kena serah kepada semuanya kepada orang miskin semua. Yang kedua, haram dimakan oleh orang yang berkorban, dan orang kaya tak boleh juga. Ada orang kaya pun tak boleh juga. Semua daging korban bagi si mati, hak kita sembelih untuk si mati tadi, hanya boleh dimakan oleh golongan miskin sahaja. Sama ada satu keluarganya dapat 20 kilo sekaligus. Sedap lalu tu. Ataupun beri ramai orang miskin, tak masalah. Tapi untuk orang miskin saja. Orang kaya tak boleh. Orang kaya tak boleh ingat tu. Jadi sebab tu dalam bab korban untuk si mati ni beringat macam tadilah. Niat kita korban sunat macam biasa, tapi pahala dihadiahkan untuk si mati. Tu dia boleh, tak ada jadi masalah. Ni saya baca. Memakan daging korban bagi pihak lain. Pihak tadilah hak kita korban untuk orang mati tadi. Kata pengarang kitab I'anah, tidak boleh memakan walaupun sedikit daging korban bagi pihak lain, melainkan jika pihak tersebut memberi izin. Kalau kita korban untuk si fulan tu meninggal dah, maka apabila begitu tak ada keizinan sebabnya mati dah. Sedangkan nak dapat boleh makan tu kena minta izin tuan dia. Jika pihak yang dikorban itu sudah mati, maka wajib disedekahkan semua sekali. Dan haram dimakan oleh orang yang berkorban itu. Jelas deh. Jelas tu. Menghadiahkan pahala korban diizinkan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Maka dari sudut pahala korban boleh, kerana Nabi sendiri pun buat dan sahabat-sahabat Nabi pun buat. Tu dia dari sudut pahala korban. Rukun yang kedua pula binatang korban. Binatang korban, syarat untuk sah binatang korban ni macam mana, dan kecacatan yang macam mana yang masih lagi sah untuk dibuat korban, dan juga kecacatan yang tidak sah untuk dibuat korban.
berlaku baru-baru ni di Dongom. Ada satu pergi. Dia tepah belaka dah lembu, kiam, tepah selesai. Sampai lembu tu esok nak melek, esok raya. Sampai lembu hari tu turun, linga tak ada. Linga cari terus, cabut terus linga tu. Tinggal sikit lagi. Timbul persoalan, dah guana ni. Guana ni linga cari terus dah ni, sebelah. Jadi dari sudut korban macam mana, boleh ke tak tu? Boleh ke tidak? Kalau kita tengok dalam ni, antara syarat dia, kalau telinga cari cabut terus, maka hukum dia tidak sah untuk dibuat korban. Tapi masa tu hamba Allah Ta'ala tanya tu dalam grup ustaz juga, pakat tak berani nak jawab belaka. Dah bukan tak berani nak jawab. Ada mazhab Syafi'i tu majlis kata tak sah. Masalahnya esok dah nak meleh. Tu masalah besarnya. Rasa jawab, rasa kalau jawab dosa mana pula tu. Kucak kacir pula lah. Mungkinlah terpaksa lah nyekehi cari pendapat hak boleh. Sebab boleh ke gitu, dia gini. Dia fiqh ni kalau kita ngaji semakin kita ngaji, dia semakin mudah sebenarnya dalam Islam ni. Dia ada waktu-waktu terperuk, ada pendapat yang dibenarkan sebenar. Saya sebut satu contoh lah sebagai muqaddimah untuk hukum yang kedua ni. Contoh ibadat korban dalam mazhab Syafi'i, yang bunting, yang hamil tidak sah. Ingat tu tidak sah. Jadi apabila tidak sah, tiba-tiba kita pergi beli dia, ingat binatang bunting ni tina sah wa korban, tak masalah. Cuma ada kata daging dia ada sedap sikitnya, wallahu a'lam lah ke mana. Cuma nak kabarnya beli dia belilah hak tina. Tanya tokel lembu kata tokel lembu cek tak ada ngandung tak ada ngandung. Lalam meleh duk lapor gerak nampak ada baby. Ada baby. Ada anak dalam perut lembu tu buana. Ketika perut ni orang ngaji fiqh tidak gaduh. Tidak gaduh. Nyeluk tanya tok guru ke apa, ada pendapat kata sah. Waktu perut tu peganglah pendapat lain, tak ada masalah. Tak ada masalah, cuma jangan buat kecoh sudah dah lah. Jangan buat kecoh sudah lah. Jadi apabila gitu pegang pendapat tu selesai lah. Biasa kalau masyarakat ngaji belakangnya jadi dok penipan dia. Dia masalahnya ramai hok dok ngaji. Hok dok ngaji ramai, lepas dok ngaji ramai, hok dok ngaji tu bising. Hok dok ngaji tu bising. Sudah. Macam sembelih 2 kali. Sembelih ni kalau kita nak tahu, kita akak pisah dak. Akak pisah rak sekali. Tiba-tiba bisa lekat tulang ke gua ni, kita akak pula berat buat kali. Kita ada masalah. Nya hak dak ni gerak sekali, lepas tu kawan tu hayah masbuh. Maknanya nyawa ikan dah. Lalahnya berhenti saokok lu. Nak buat kali lagi agak mampu tu. Tu baru cerita lain. Ni dia buat, lepas tu tukar pisah lain, gerak, tak ada masalah. Kalau orang ngaji, dia tak ada masalah. Hak masalah dok ngaji. Mu nak makan ke? Boleh 2 kali. Hak tu mula dah tu. Orang hak dok tu je gogeh belaka dah tu. Ya, kedok mu dah apa ni? Tu jadi kucak kacilan tu. Tu dia nak kabarnya dalam masalah fiqh apabila kita belajar ada ruang untuk keluar. Tapi dia tidak didedah kat dalam masyarakat secara umum kini, takut nyuluh lalu tu. Nyuluh lalu hak dak tu. Nyuluh lalu pala nak mudah dalam agama tu dilarang. Sebab tu ngaji fiqh ni makin ngaji makin kita nampak wujud pendapat-pendapat ni kadang-kadang terpaksa buat keluar ketika terdesak. Ketika terdesak. Hukum kedua binatang korban, insya-Allah kita sambung pada perjumpaan yang akan datang pula. Mungkin untuk perjumpaan kuliah-kuliah kita ni hak mingguan ni, hak hari Ahad ke apa tu, mungkin kita akan bab korban dululah. Sebelum nak jumpa dengan
nak jumpa ngeraya haji ni sebagai ulang haji ni, insya-Allah kita tahu hok dengar ni, insya-Allah tahu belaka dah, insya-Allah. Saya rasa cukuplah sekadar tu untuk malam ni. Kita akan lihat lagi pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu a'lam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah.